Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Ustaz. Alhamdulillah, baik-baik, sihat walafiat. Apa abang semua? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Baik, pernah nak pergi perang lah belakang. Airline baik apa tu, fighter jet bagus belakang. Kakak Uria. Kakak Uria. Boleh mula Baik. insyaAllah. Boleh. Silakan. Minta yang lain tolong. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mengenal kita, mengetahui kita, melihat kita sehingga ada kewujudan kita, sehingga ada berbagai-bagai nikmat yang kita boleh nikmati dan kecapi. Hanya semata-mata kerana dia melihat kita pada awalnya. Dia melihat kita sebagaimana ada pada awalnya. Jadi sekarang ni kita menikmati je lah. Semua perkara kita menikmati. Dan bila kita mengetahui bahawa kita dijadikan Tuhan untuk menikmati, kita kembalilah pada diri yang dilihat Tuhan tu, iaitu diri kita tu. Balik kat situ. Sebab di situ puncak semua perkara. Diri yang dilihat Tuhan ni puncak bagi segala perkara. Kerana kita hadir, alam tu ada. Kerana kita ni dilihat Tuhan, segala-galanya ada. Daripada sekecil-kecil barang sampai kepada sebesar-besar barang. Wujud kerana wujudnya kita. Kita barang paling utama dalam pandangan Allah. Tak ada yang lebih istimewa melebihi diri kita yang dipandang Allah sehingga ada kewujudan ni. Sebenarnya wujud ni tak ada. Allah Ta'ala nama dia kosong. Melainkan bila kita wujud, baru nyata dia tu. Maka sekarang yang indahnya, yang hebatnya adalah kita. Sebab tanpa kita tak terbit sebarang benda di dunia ni, tak keluar sebarang nama. Satu nama apa pun tak ada, melainkan ada kita baru nama ada. Tak ada satu sifat pun, melainkan ada kita baru keluar sifat. Tak ada satu perbuatan pun, apabila terbit kita baru ada perbuatan. Yang ni sebenar-benarnya yang Tuhan nak abad dekat kita. Dia tu tak ada karakter. Tuhan tak ada karakter. Kita lah menjadikan dia ada karakter. Kerana kita, dia jadi pengasih. Kerana kita, karakter penyayang dia keluar. Kerana kita, karakter maha hidup dia keluar. Semua karakter-karakter dia terbit keluar kerana adanya kita. Sebab tu dia abang, kita ni sebaik-baik kejadian. Kerana kalau dia saja kosong, sebab tak ada siapa boleh kenal dia. Tak ada siapa boleh tahu dia. Dia diri yang kosong. Diri yang bukan ada bentuk. Diri yang tak ada apa dia tu. Sehingga dia menerbitkan kita, baru terbit diri dia tu. Baru diri dia diketahui. Baru keadaan dia dikenali. Kalau kita tak ada, dia tak dikenali oleh siapa-siapa pun. Kerana
Benda lain semua dia tak buat, melainkan kerana nak buat kita. Malaikat ada kerana dia nak buat kita. Jin ada kerana Tuhan buat kita. Alam ni ada kerana Tuhan buat kita. Dunia ni wujud kerana Tuhan buat kita. Akhirat wujud kerana Tuhan buat kita. Kalau kita tak ada, mana ada apa? Boleh cerita tentang akhirat, kita yang nak cerita. Boleh cerita tentang dunia pun, kita yang nak cerita lah ni. Boleh mengetahui ada Tuhan kerana ada kita. Tak ada kita nak ketahui Tuhan ke? Kalau kita semua tak ada, siapa tahu ada Tuhan ni? Sebab tu diri yang hebat, diri besar. Sebab tu Tuhan tak peduli yang lain. Tuhan peduli kita ya. Yang lain semua dia dah wajibkan. Dia perintah semua yang lain tunduk kat kita. Kita dia perintah untuk pergi kat dia. Dia haramkan kita untuk pergi kat lain. Dia haramkan kita mengadakan sesuatu yang lebih penting daripada diri kita terhadap dia. Kita mengadakan pangkat lebih penting dari diri kita tu. Dia haramkan yang tu. Dia haramkan kita mengadakan dunia ni lebih penting dari kita dalam pandangan dia. Maka ni semua adalah yang dilarang Tuhan. Sebab dia tak mau disekutui. Jadi siapa-siapa yang menyekutukan dia dengan apa saja, orang ni adalah derhaka. Kalau begitu, setiap pandangan kita mesti melihat Tuhan tu. Setiap pendengaran kita mesti mengetahui tentang Tuhan. Setiap sentuhan kita mesti kenal Tuhan. Setiap hidup kita, setiap cakap kita, setiap rasa kita mesti mengetahui siapa Tuhan tu. Kalau tidak, kita adalah kafir. Kalau begitu, periksa diri kita. Berapa tahun dah duduk kafir ni? Mujurlah masa kafir tu tak mati. Kalau mati ni, yang ni yang kita tak tahu. Tuhan tak peduli. Kita kenal ke tak kenal, dia mau kita tahu kata dia Tuhan. Kalau kita tengok benda apa, kita mau tahu kata yang kita tengok tu adalah tanda dia Tuhan terhadap kita. Kalau ini tak ada, kita tetap kafir sampai mati. Yang ni yang dia nak kita tahu. Tapi yang ni lah manusia tak ambil tahu. Kita ambil tahu benda lain. Dia tunjuk warna. Kita terikat dengan warna. Seronok dengan warna, pah dengan warna. Dia tunjuk bentuk. Kita terikat dengan bentuk. Dia tunjuk suasana. Kita terikat dengan suasana. Dia tunjuk keadaan. Kita terikat dengan keadaan. Bila kita nak terikat dengan Tuhan ni? Mengaji Quran macam-macam. Mengaji. Baca Quran. Baca hadis. Tuhan tak tahu juga. Baca cerita Isra' Mi'raj, baca cerita awal Muharram, baca cerita Nifus Sa'ban. Tuhan tak tahu juga. Apa arti jadi hamba Tuhan kalau Tuhan kita tak tahu? Baik tak payah jadi hamba Tuhan. Jadi makhluk, jadi kayu, jadi batu, jadi ayak, jadi bulan, jadi bintang lagi bagus. Dia tak ada pegang tanggungjawab. Tuhan amanahkan pengenalan ni kepada malaikat tak mau. Tuhan amanahkan kepada jin tolak. Tuhan bagi kat langit tak mau. Tuhan bagi kat bumi tak mau. Tak mau pegang amanah mengenal Tuhan ni. Dah lah sekali manusia ambil pegang. Tengok tak kenal juga manusia pun. No? Hati-hati. Kita dah buta dari kecil sampai lah dah buta tak tahu. Mengaji ni sampai Al-Azhar. Tuhan duduk nombor 10 orang. Keluar main Jordan, Universiti Jordan. Tuhan duk asing juga. Kita juga yang kita nampak. Kita tak bangun kerana Tuhan tu. Kita bangun kerana diri kita. Kita rasa diri kita ni nak kena pergi kat Tuhan. Diri kita ni nak kena jadi hamba Tuhan. Buat semua hak Tuhan suruh. Kita tak kenal Tuhan tu yang betul-betul. Tanya, mengaji agama. Agama ada tempat pengajian. Nak ada agama ni kena mengaji di sekolah agama. Sekolah biasa tak jadi agama. Punya merepek kita. Oh, kena bina sekolah agama. Keluar mai jadi ahli agama lagu mana? Berapa ramai penduduk Malaysia ni 30 juta. Islam ni ada 20 juta. Berapa ramai 20 juta ni bawa manusia pergi kat Tuhan ni? Berapa ramai? Baik tu kita mengaku kita beriman. Kita mengaku kita ni beriman, bertakwa, beramal soleh. Yang mana? Beriman yang mana? Yang mana yang kita beriman ni? Zalim tau, zalim. Ni yang Nabi kata, ni yang Nabi Adam kata, Rabbana zalamna anfusana. Tuhan, aku zalim kat diri aku. Aku tak tengok hang, aku tengok nak jadi malaikat, aku tengok nak duduk dalam surga.
Aku tak nampak hang Tuhan, aku minta ampun. Salim kita hari-hari. Pasal apa? Tempat duduk kita adalah pada hamba. Tempat duduk kita adalah pada melihat Tuhan. Bukan melihat selain daripada Tuhan. Yang kita nak jadi hamba ni selalu melihat Allah. Bukan melihat yang lain daripada Allah. Kalau tidak, duk sembang hamba yang sampai mati. Tak pernah jadi hamba pun. No? Sorry ya. Malam ni malam semalam, hari ni apa tu? Malam ni malam Isra' Mi'raj. Semalam. Jadi ni orang Isra' Mi'raj cerita ni. Tadi siang saya ada kuliah dengan satu tempat. Ya. Tajuk Isra' Mi'raj. Saya suruh mereka cerita. Isra' tu benda apa? Mi'raj ni benda apa? Cuba cerita dulu, saya nak dengar. Sekejap saya cerita kat tuan-tuan hak benak saya guna. Belah ni, gila tuan-tuan pula cerita. Saya nak dengar pula. Asal 27 Rejab ya, Isra' Mi'raj. Asal 27 Rejab ya, Isra' Mi'raj. Datang apa Isra' Mi'raj ni? Isra' apa dia Isra'? Berjalan. Isra' itu diperjalankan. Mi'raj apa? Angkat. Dinaikkan. Mi'raj itu bertemu. Betul. Kita dengar cerita Isra' Mi'raj. Nabi kena cuci di telaga Zam-Zam. Cuci, buang hak nu, buang hak ni, buang hak nu. Lepas tu Nabi dibawa dengan borak. Ini cerita dia lah. Cerita hak tiap tahun. Nabi dibawa dengan borak. Bergeraklah daripada Mekah pergi ke Madinah. Maka yang mengiringi dia Jibril. Tuhan orang tak cerita. Orang nak cerita dekat borak. Orang nak cerita dekat Jibril. Orang nak cerita. Tuhan orang tak cerita juga. Punya bengong. Tuhan tinggal. Dalam cerita Isra' Mi'raj tu Tuhan tinggal tak? Nabi Muhammad ada buat ada ni. Tak nampak yang Tuhan kata, Subhanalladzi, maha suci Tuhan, asra bi'abdihi, yang memperjalankan hamba dia. Dia tak borak pun dia buat dia. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Di malam hari dari Masjidil Haram. Malam tu apa dia? Malam tu pertama bodoh. Malam tu dia. Keduanya lemah. Tu semua malam lah tu. Tak wujud. Kalau tu ayat Isra' ni turun kat Nabi ke turun kat manusia? Kat manusia. Apa yang kita nak faham tentang ayat Tuhan memperjalankan hambanya? Kita duk asyik dengan cerita Isra' Mi'raj. Yang kita tengok daripada cerita asas Nabi, kita lupa Isra' Mi'raj tu cerita kita. Bukankah kita mai dari alam roh? Siapa bawa? Subhanalladzi, maha suci Tuhan. Allah. Dia bawa mai ke mana? Dia bawa mai ke alam misal. Duduk dalam alam tulang belakang ayah. Dia bawa. Lagi, dia pindah masuk dalam rahim ibu. Siapa bawa? Subhanalladzi ni bawa lah. Tahu dah kata Isra' Mi'raj tu Tuhan tuju kat kita? Siapa bagi kita magit jedok? Subhanalladzi. Siapa bagi kita tahu dan faham? Subhanalladzi. Awak Isra' Mi'raj 27 jam ya, bukan hari ya. Inilah tumpul ni tang ni ya. Duk kerja kena pembodoh dengan pokok Israel ni ya. Jadilah orang yang faham. Di malam hari itu yang tak wujud. Di malam hari itu yang bodoh. Di malam hari itu yang tak reti. Di malam hari itu yang lemah. Tu malam yang dia masukkan. Di malam hari itu yang tak ada bentuk. Di malam hari itu yang tak ada suasana. Dari Masjidil Haram. Jiwanya dengan Tuhannya yang dia bukan ada. Daripada akulah aku bawa Tuhan keluar jalan. Daripada aku, bukan main dari lain. Ilal Masjidil Aqsa allazi barakna. Ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni masjid tempat timbul semua Nabi-Nabi ni. Kebanyakannya semua daripada Palestin. Nabi 25 orang ni, kebanyakannya semua dari Palestin. Sikit saja dari kawasan lain.
tempat terbit cahaya, tempat terbit ilmu, tempat terbit iman, tempat terbit kenalan. Aku bawa hang daripada hang tak beriman sampai kepada hang beriman. Barakna haulahu, aku berkati keliling tu. Dalam perjalanan Nabi, dia berkati dengan cerita-cerita yang ada di dunia, cerita-cerita yang ada di akhirat. Di kita pula, dia berkati dengan hidup, ada mak, ada ayah, ada abang, ada adik, ada kawan, ada jiran, ada semua. Itu berkat tu. Dia bagi kita ada kehidupan, dia bagi kita ada kerja. Semua aku berkati keliling kamu pada menyatakan kebesaran aku. Linuriyahu min ayatina, dan ayat-ayat ni aku bagi hang, kena faham, kena tengok ni. Innahu wasami'ul basir, sesungguhnya aku maha mendengar dan maha melihat. Bila dia cerita mendengar dan melihat, kita kena bangun, kita kena teruja, kita kena kagum. Orang kata dia maha mendengar, kita kagum. Bila kagum, bangunlah kehambaan tu. Bila bangun kehambaan tu, itulah bangunnya Muhammad. Itulah hamba. Dengar cerita ni macam-macam dah, tak bangun bodoh. Taruh je tu lah. Dengar cerita Isra' Mi'raj ni bertahun dah. Ustaz pun naik kebas mula-mula cerita. Lepas Isra' Mi'raj, ayat ketum belum juga. Lepas tu kita beriman. Pantang. Selamat menyambut Ma'al Hijrah. Selamat menyambut Isra' Mi'raj. Selamat menyambut ni semua. Apa semua merepek kerja duk sambut. Nak buat menentang apa sambut? Perangai hang duk macam tu lah. Tuhan tetap jauh dengan hang. Tak pernah dekat dengan hang pun. Dengar punya sambut je Islam sangat. Pak kata apa ni Ustaz? Apa dia ni tadi hak siang tadi habis. Bawa ke malam. Cerita Isra' Mi'raj. Kita Tuhan bawa dari kalangan orang miskin. Duduk dalam keadaan gelap. Dia bangunkan jiwa kita. Dia bangunkan kehambaan kita. Dia bangunkan kemanusiaan kita. Kita ubah hidup. Kerana Isra' ni saja kita berubah hidup menjadi hidup yang lebih selesa, lebih baik. Bukan Isra' Mi'raj itu. Perjalanan kita nak jumpa Tuhan masa yang panjang. Daripada kita jahil, kita bangun ilmu. Kita membangunkan keilmuan. Kita mengaji, kita belajar. Itulah barakna, aku berkati kamu. Daripada tak ada kumpulan hak baik-baik, kita cantum jadi kumpulan, kita jamak, kita jemaah. Tadi satu kumpulan yang baik. Ada perjalanan yang Tuhan bawa tu. Kita hidup lebih sempurna, hidup lebih moden. Di samping sangat beriman. Bukan moden saja, dengan beriman sekali. Beriman bukan beriman ikut je, beriman kenal, beriman faham, nampak, saksi. Dapat rasa pun wujud Tuhan tu. Ini Isra'. Sempitnya Isra' tak habis-habis. Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Bukan yang tu diri kita ni. Daripada Mekah, masih dalam keadaan kusut, masih dalam keadaan jahil, masih dalam keadaan kita dalam gelap. Tuhan bawa dengan ilmu. Tuhan bawa dengan amalan. Tuhan bawa dengan pengenalan. Bawa dengan cerita. Supaya kita duduk dalam cerah. Maka perjalanan tu dia panggil Isra'. Sampai ke mana? Mengetahui kita rupa-rupanya dalam bawa tu Mi'raj. Nabi buat simbol. Apa dia? Solat. Pasal apa solat? Kita ni kalau tak solat, tak ada beza Yahudi, Nasrani, Majusi. Solat hak betul. Bukan solat hak ikut keturunan dengan solat. Bukan. Dia kena ada solat sebelum solat, solat ketika solat, solat selepas solat. Dia kena ada solat daim, dia kena solat fa'ilin, dia kena solat khasyiin. Dia kena ada solat tu. Bila kita tengok Tuhan, tengok saja, dengar saja, jiwa kita terus jadi Muhammad. Sebab Muhammad dia kena Tuhan ni. Jiwa kita terus berdiri dengan kehambaan, terus berdiri dengan rasa rendah. Keadaan sujud lagi kita rendah dah. Ni peristiwa yang bawa bagi kita. Tahu keliling kita, reti tentang diri kita. Barulah kita jadi hamba yang ada personality seorang Muslim. Mana? Kemanusiaan. Kemanusiaan dia apa? Muslim. Kenapa? Karena terbinanya kehambaan. Sebab dia sentiasa melihat Tuhan dia setiap saat hidup dia. Itu kehambaan. Bila dia lihat, automatik dia bergantung dengan Tuhan dia, bukan dengan yang lain. Dan sekarang ni pun, dia tahu kata, dia hidup kerana sifat-sifat kebesaran Tuhan dia. Dia hidup kerana Tuhan itu maha mendengar. Dia hidup kerana Tuhan itu maha melihat. Gerak dan diam dia tahu kata, ini adalah kerana sifat Allah tu.
Gerak dan diam. Dia tahu kata ini kerana pandangan Allah pada diri dia. Ini baru hamba. Itulah. Bi'abdihi. Hamba aku. Dia tak abang aku bawa Muhammad. Dia bawa abang. Dia bawa hamba. Ayat tu tak kata pun Maha Suci Tuhan yang telah bawa Muhammad jalan. Tak ada. Abang Maha Suci aku yang telah bawa hamba aku. Kalau Muhammad tu hamba, kita ni apa? Tudung botol. Okey. Okey. Jom Baca baca. buku point. Futuhul Ghaib Ustaz. Betul lagi kah? Dua kali kah? Ni kelas baru. Kelas yang dua. Sampai tang mana ni? Kami. Sama. Syarah nombor 3 muka surat 22 Ustaz. Pada peringkat ini. Oh, sama juga macam semalam. Sama macam semalam. Gatal dah biji-biji mata. Sorry ya. Mukadimah ni kena smash tu. Bukan smash. Oh, saya abang. Tuan-tuan yang ada hati-hati yang kental-kental tu dia tak heran. Yang ada yang kejut sikit dia heran. Kan? Sebab yang kental-kental tu sifat bagi diri dia. Dia tak heran benda ni. Tapi duk belasah lagu ni. Hak kita punya hijab ni berkandak-kandak dalam diri kita. Dia kena belasah asah dia sampai dia nipis sampai dia kering. Tahu diri kita sebab diri tanpa terikat dengan sebarang benda. Jadi sorry lah. No. Saya kasar sikit. Baik-baik malam-malam buta ni. Seorang sampai tak ada tadi belasah perempuan. Perempuan yang melawan pula tu. Melawan lagi syok. Kan? Pada peringkat ini tidaklah nampak olehnya melainkan kerja atau perbuatan Allah. Tani dia panggil fa'il Tuhan. Kalau kita tengok kita, mungkin kita nampak kita yang buat kerja. Lah ni kita tengok siapa buat kerja. Nak tengok. Kalau kita tengok betul-betul. Tengok diri kita, kita rasa kita yang buat. Lah ni kita tengok betul-betul siapa buat. Tuan-tuan pergi tengok duri pokok bunga mawar. Siapa buat? Pokok bunga kau buat? Kau batang pokok bunga mawar tu kau buat? Kau duri tu keluar sendiri? Ada perbuatan yang lain sehingga mengeluarkan duri tu. Saya nak tanya tuan-tuan. Pokok bunga mawar tahu tak kata dia pokok bunga mawar? Dia tak tahu kan? Siapa yang tahu kata dia pokok bunga mawar? Kita tahu. Dan siapa yang buah nama dia? Kita yang bagi tahu. Kalau tu kerja buat siapa? Dia ni kata, pada peringkat ini, tidaklah nampak olehnya melainkan kerja atau perbuatan Allah. Nampak dia kata? Tuan-tuan boleh berjalan. Nampak macam kita boleh jalan. Tuan-tuan boleh pusing kanan, pusing kiri. Nampak macam kita buat. Cuba tuan-tuan tanya. Sanggup tuan-tuan buat? Bulu kenin tuan-tuan buat? Cuba tengok kerja Tuhan. Bulu kenin, bulu mata, misai, janggut. Nama pun lain. Kerja buat tuan-tuan lah. Masa bila kita tidur? Kerja buat kita lah. Dan masa bila daripada tidur kita bangun? Kerja buat kita lah. Ni. Kalau orang berdiri pada kehambaan betul, dia tak saksi banyak perbuatan. Dia saksi satu je. Hu Ahad. Dia saksikan Allahu Ahad. Ni ayat yang mengatakan tidak ada yang lain. Satu ni. Satu kerja, satu ilmu, satu kuasa, satu kehendak, iaitu yang bernama Allah. Maka bila orang ni betul-betul faham, dia selalu dalam keadaan berlapang dada. Sebab dia tahu, kerja Tuhan mesti berlaku punya, walaupun nampak macam hang buat. No? Kemudian dia kata, dan bertambah, tertanamlah dalam hatinya kepercayaan yang sebenar-benarnya tentang keesaan Allah. Apa dia tu? Tak ada apa, ada dia ya. Qul, katakan, ya Muhammad, Allahu Ahad. Aku adalah yang satu. Innani anallah. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan aku. Maka tertanamlah dekat diri-diri kehambaan ni bahawa yang tertegak ini hanyalah keesaan Allah.
Bila hak ni dia pandang, tertegaklah kehambaan dia. Apa itu? Ketakjuban jiwa dia melihat akan kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka ketika tu dia disebut hamba. Dia nampak sungguh keadaan Tuhan dia. Sehingga dia dalam keadaan berlapang dada. Kerja Tuhan mesti berlaku. No. Bila sampai tahun ni, apa dia ada dekat dia? Yang ada dekat dia adalah tahqiq. Kecekalan hati tentang yakin dia. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain melainkan yang bernama Allah. Kekallah dulu macam tu, kini macam tu, selamanya pun tetap macam tu. Orang-orang ni akan duduk dalam keadaan macam tu. Sehingga dia kata, iaitu keesaan Allah. Pada hakikatnya tidak ada pelaku dan penggerak. Pada kebenarannya tak ada pelaku dan penggerak. Pelaku dan penggeraknya adalah Allah. Bukan yang bergerak itu Allah. Yang memberi gerak itu Allah. Bukan yang mendiamkan itu Allah. Yang memberi diam itu Allah. Yang bergerak tetap kita. Yang diam pun tetap kita. Tapi yang memberi gerak dan diam adalah dia. Pasal apa? Pasal apa lagu tu? Pasal tidak ada yang lain melainkan dia. Oleh kerana kita ada kudrat, kita lupa tentang dia. Oleh kerana kita ada iradat, kita lupa tentang dia. Tapi kita lupa, kudrat siapa yang kita pakai? Iradat siapa yang kita guna? Kita lupa ni ya. Sebab Tuhan kata telah kami sempurnakan kepada mereka nikmat. Maknanya semua benda yang ada dekat dia adalah transfer duduk kat kita. Kita boleh mengaji sekarang ni hanya kerana sifat Tuhan saja. Kalau bukan kerana sifat Allah, kita tak boleh mengaji ni. Kita mengaji bukan pasal kita nak pandai. Kita mengaji bukan pasal orang suruh. Kita mengaji bukan pasal kita nak tahu. Kita mengaji kerana sifat dia tu. Sifat Tuhan tu berdiri kat kita. Apa dia? Al-Hadi. Yang memberi petunjuk. Kerana sifat tu lah boleh mengaji ni. Kalau tak ada sifat yang memberi petunjuk, nak mengaji guna. Apa lagi? Ar-Rahman. Sifat penyayang. Kita boleh mengaji ni kerana sifat penyayang pada. Kalau tidak nak mengaji guna. Apa lagi? Ar-Rahim. Sifat pengasih. Kita boleh kenal Tuhan kerana kasih dia ada kat kita. Kalau kasih Tuhan ada kat kita, kita nak kenal dia macam mana? Apa lagi? 99 sifat. Mewakili 99 nama. Tuhan semua ada kat kita. Hanya kerana itulah kita ada kehidupan. Kalau bukan kerana sifat Tuhan tu, kita tak ada hidup. Hidup apa? Wujud pun tak. Kerana sifat Tuhan itulah kita ni wujud. Kita ni ada. Kita boleh tahu. Kita boleh faham. Kita boleh reti. Kita boleh membezakan. Kita boleh pilih. Kerana sifat tu. Sebab tu, kita tak pernah hidup dengan siapa-siapa pun. Kita hidup dengan dia. Kemudian, dia kata lagi, tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan. Yang bagi gerak pun dia, yang bagi diam pun dia. Kita sendiri, la haula wala. Kita sendiri tidak ada daya dan upaya. Kalau bergerak, quwwata illa billah. Kerana kekuatan dan pertolongan dia. Kita sendiri, zero. Jadi, oleh kerana dia tu bukan pilih kasih, bukan pilih bulu, bukan pilih warna kulit, dia buat semua yang dia kasih. Termasuk Yahudi, termasuk Nasrani, termasuk Majusi. Sebab dia bukan pilih warna kulit, pilih bangsa, pilih keturunan. Dia buat kerana cinta tu sifat dia. Dia buat kerana pencipta itu sifat dia. Dia buat kerana Ar-Rahman tu sifat dia. Bukan dia pilih, oh hang ni orang Islam, kena buat hang jadi keturunan Islam. Tarah yang tu. Sebab, kalau dari segi akal, mana mungkin kita boleh mai kalau Tuhan tak buat? Akal kata. Mana mungkin ada kalau Tuhan tak pandang kita azali? Mesti dia buat. Kalau dia buat, tentu yang dia suka. Kalau dia tak suka, dia tak buat. Ha? Dia tak pernah buat kerja sia-sia. Yang dia buat kerja sia-sia ni siapa? Kita. Kita dia buat kerja sia-sia. Tuhan tak pernah. Dan Tuhan tak pernah mencipta yang leceh. Kalau terbit dari dia, dia kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku habaq dari tak malaikat, aku nak buat pengganti aku.
Kalau kita ni jadi pengganti, takkan leceh. Kita pengganti Tuhan kot. Takkan kita ni leceh. Tentu dia buat yang terbaik. Kalau dia buat yang terbaik, takkan dia buat Islam yang terbaik. Orang kata Islam buat terbaik lah. Kerana buat terbaik itulah Firaun terbaik dalam kumpulan dia. Kerana dia buat terbaik itulah Haman terbaik juga. Harun pun terbaik. Semua hebat-hebat. Namrud pun terbaik. Abu Jahal pun terbaik. Cuma dia duduk pada Shimal, pihak kiri. Kalau dia pun tak terbaik, Nabi tak main lah. Kerana dia pun terbaik dalam bidang pihak kiri, Nabi kena main beritahu. Mereka Tuhan buat cukup spesial. Macam mana boleh kuasai seluruh ahli sihir Mesir. Firaun kuasai seorang dia. Kerana dia terbaik. Kita, apa yang tak terbaik? Terbaik lah ni. Cuma kita terbaik bahagian kita. Ha? Terbaik yang sebenar kita tak pegang. So, no abang ni. Sebab tak ada dengar banyak cakap. Kita cakap orang seorang. Tuan-tuan cukup terbaik, cukup indah. Tapi terbaik bahagian apa? Kalau tuan-tuan terbaik, selain daripada Allah Ta'ala, tetap macam Abu Jahal. Kalau tuan-tuan nak jadi the best, tentang Tuhan, bukan the best tentang lain. Selain daripada best terhadap Allah adalah kufur. Tuan-tuan best lah bidang apa pun. Kalau bukan pihak Tuhan, kufur. Buat apa nak best dalam bidang kufur? Kita nak best dalam bidang beriman. Tuan-tuan tengok. Yang terbaik saja boleh buat benda-benda hebat. Yang terbaik saja boleh buat peluru. Otak yang hebat je boleh buat peluru. Otak yang hebat je boleh buat api peluru. Otak yang hebat saja boleh buat bom pemusnah. Daripada sekecil-kecil bom pemusnah sampai nuklear bom. Otak hebat je, otak cara yang kita tak boleh buat. Tapi bidang apa? Bidang melingkup kan? Kalau otak-otak tudung botol macam kita ni, boleh buat Airbus tu. Buat Airbus A380. Kalau nak boleh, buat ada semua hebat-hebat. Sebab tu, nak lawan yang hebat-hebat, hak mai pun kena hebat. Sebab Tuhan nak lawan Firaun, Nabi Musa. Nabi Musa tu hebat tu. Dia nak lawan Firaun mana? Yang nak lawan Abu Jahal kena hebat daripada Muhammad. Yang nak lawan Namrud kena hebat daripada Ibrahim. Kalau dekat cara Jayam dia tak buat nak lawan puak tu. Ahli sihir Firaun mengaji ilmu sihir sampai peringkat tertinggi. Tetapi bila tungkat Nabi Musa tunjuknya, terus mereka beriman. Yang ni bukan sihir. Aku tahu bab sihir, tapi yang ni bukan sihir. Kita tengok, dengan hebat tu, ahli sihir Firaun beriman dengan Nabi Musa. Pasal apa? Dia kena terhebat. Kalau dia tak hebat nak lawan, macam mana buat tu? Kita dalam bab Tuhan, boleh duduk dengan pitak, tak mau apa, tak mau. Tuan ingat boleh sampai? Nak tanya sikit. Macam mana nak sampai kat Tuhan ni? Kena tengok macam mana Muhammad sampai. Tapi tengok macam mana Muhammad sampai, sembang kosong tak sampai. Mesti kena duduk macam mana Muhammad duduk terhadap Tuhan dia. Kita duduk kan macam tu lah ni. Kita ni Muhammad sebut je, rasa bukan tahu. Sambung ni. Tuan-tuan tengok lah, saya bagi sikit contoh kat tuan-tuan. Muhammad, kalau untuk orang dia tak halang. Kalau untuk kehambaan dia tak halang. Kalau untuk kemanusiaan dia bagi. Kalau untuk kehambaan dia tutup untuk diri dia. Tuan-tuan tengok nak. Dia bawa balik buah kurma 4 biji. Kat Siti Aisyah. Dia tanya dulu Siti Aisyah, nak makan apa malam ni? Siti Aisyah kata, mana ada apa ya Rasulullah? Kita tahu ada apa? Aku ada. Aku ada kurma 4 biji. Siti Aisyah tanya dia, ambil di mana? Ada orang bagi. Siti Aisyah tanya dia, bukan tak boleh terima sedekah? Hak ni aku bukan
Aku bukan terima sedekah. Ini aku buat kerja. Aku tolong angkat beg, bubuh atas kenderaan seorang musafir ni. Dia bagi kat aku kurma 4 biji. Tuan-tuan tengok nilai dia kalau untuk orang macam mana. Dia kata kat Aisyah, ambil 3 kat hang, bagi kat aku 1 ya. Boleh kita duk? Aisyah pun nak makan. Dia kata pula kat Aisyah, asal makan hak 3 tu, hang makan esok yang tu. Makan hak ada kat aku ni. Dia koyak kurma tu, 3/4 dia bagi kat Aisyah. 1/4 je dia ambil. Kalau kita, tuan-tuan nak duk macam mana Muhammad ni? Duk di mula lah. Kalau dengan orang dia tak pernah tengok rendah, dia tengok tinggi. Dia tengok tinggi tu. Sebab tu, dia abang, ya Allah aku dah buat kerja untuk mereka semua. Aku tak boleh balik ke hang melainkan aku selesai aku dengan mereka. Sebab tu dia habaq sampai habis semua dia habaq baru dia wafat. Tu kehambaan tu. Dengan orang dia tak tutup. Kalau untuk diri, kepentingan diri dia tutup. Dia biasa makan kurma, buah anggur masam, seraga dia makan seorang dia. Pasal tak mau bagi orang rasa masam. Biar masam dia tanggung seorang. Sahabat kata tak bagi kat kami sikit. Bukan tak bagi, hampa tak tahan masam ni. Biar aku seorang tanggung. Kalau hampa makan sekali muka hampa tak elok. Kita nak doa Muhammad macam mana? Kita doa abang Muhammad mana? Yang kita doa abang selawat Muhammad mana ni? Ni hamba yang kita lepak tu. Yang kita bercakap si hamba. Buat tak boleh. Melainkan kita betul-betul berjihad betul ya. Baru boleh buat. Kalau tekan abang ni kita kembalilah kepada Allah. Nak balik guna. Dengan perangai yang tu boleh balik. Sambung. Lama-lama saya mati dulu dari tuan-tuan. Tertelan buku ni boleh mati. Geram je pasal. Dan dia kata, tidak ada baik dan tidak ada jahat. Tidak ada rugi dan tidak ada untung. Dan tidak ada faedah dan tidak ada anugerah. Dan tidak ada sekatan. Tidak terbuka dan tertutup. Mati atau hidup. Bila atau hina. Kaya atau apa. Bahkan segalanya dalam tangan Allah. Tu iman betul ya. Kalau miskin, apa dia? Tuhan nak bagi jadi matang dalam hidup. Bila miskin ni, kematangan sabak cukup tinggi. Dia bukan bagi kita miskin. Dia nak bagi kematangan kesabaran kita tu tinggi sungguh. Dia bukan nak bagi kita miskin saja. Dia nak bagi pengenalan tentang kaya sebenar apa dia. Daripada miskin ada sabak. Daripada miskin ada redha. Daripada miskin ada serah. Maka kekayaan sebenar apa dia? Sabak, redha dan menyerah. Tu kaya sebenar. Maka dia bagi miskin. Orang ni kata, kalau miskin, bukan dia nak bagi aku miskin. Dia nak bina kehambaan aku. Mengetahui tentang apa itu sabar. Mengetahui tentang apa itu redha. Mengetahui tentang apa itu serah. Orang kaya tak nak tu. No. Sebab tu, kalau nak juga, doa sederhana. Bukan doa kaya. Kecuali kita ada jiwa Muhammad tu. Bagilah kaya sebab kita tahu kaya kita bukan untuk kita pun. Kaya kita untuk orang. Kalau tak boleh jadi macam Muhammad, saya minta kaya. Saya lagi kita tuling. Habis itu Ustaz takkan minta miskin. Tak usahlah minta miskin. Saya lagi kita kufur. Minta, ya Allah, kalau hang nak bagi aku susah, hang bagilah sabang aku tinggi. Kalau hang nak bagi aku senang, hang bagilah redha aku tinggi. Kalau tidak, kalau hang bagi juga, nescaya aku binasa. Sebab hang tahulah betapa aku tak boleh kawal semua ni. Melainkan hang tolong aku. Betul? Kita minta, ya Allah, bagilah lega sakit ni. Betul? Tuhan bagi sakit je, doa minta lega. Ya Allah, aku dah lama sakit, bagilah lega. Kita jarang dengar. Ya Allah, hang bagilah aku boleh bertahan dengan sakit ni. Hang bagilah aku boleh redha dengan sakit ni. Supaya aku tak kufur Tuhan. Aku tahu, kalau hang bagi, siapa aku boleh tarik. Kalau hang ambil, siapa aku boleh bagi. Tapi aku tak tahan terima benda macam ni Tuhan. Hang bagilah aku boleh tahan.
Mana ada orang minta doa begitu? Orang minta nasihat. Sambung ni. Beli hangat tu. Mana ada ayak dah kata. Ayak. Minum ayak tu. Allah, ayak pun tak ada. Ustaz. Boleh. Ada. Ustaz, minum ayak Ustaz dah. Boleh. Silakan. Duduk kat tepi bendang ni dia hangat. Dah tuai belum tu. Hamba Allah itu pun seperti bayi di pangkuan ibu. Siapa yang betul-betul serah kat Tuhan, tahu diri dia siapa, tahu Allah Ta'ala siapa, dia seperti seorang bayi berada dalam dukung ibu. Kalau mandi, mak yang bagi mandi. Kalau ada baju, mak yang buruh pakai. Kalau boleh kenyang, mak yang bagi minum susu. Kalau boleh tidur, mak yang tepuk. Kalau boleh lena, mak yang jaga. Kalau jaga lagi, kalau pergi beli ayak, mak yang bawa. Maka dia tak boleh buat apa. Semua mak dia buat. Kalau begitu, kita dengan Tuhan macam tu lah. Dia kata, hang tidur. Aku tak tidur. Kalau aku tidur sama, habis. Semut, tungau semua masuk dalam telinga hang. Pasal aku tak tidur, hang tidur, aku jaga. Lah dia berkata, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Aku tak mengantuk dan aku tak tidur. Dah bang, dia tak tidur. Cuba dia tidur sama. Tapi kerja tu. Jadilah seorang bayi di pangkuan ibunya, atau seorang yang mati sedang didiamkan. Seorang yang mati yang ada di pangkuan orang yang menguruskan jenazah. Kalau orang urus jenazah tu tak tutup aurat dia, nampaklah aurat dia. Kalau orang yang mengurus jenazah tak bagi mandi, tak mandilah dia. Dia tak boleh buat apa. Pasal apa? Pasal itulah sebenar la haula wala, tidak ada daya dan upaya. Okey. Nak baca bagi habis kan? Nak tanya orang ni? Baca bagi habis Ustaz? Boleh? Baca bagi habis. Baik. Kemudian dia kata, atau seperti bola yang duduk di kaki pemain bola. Bola tak boleh buat apa, melainkan pemain bola tu lah yang duduk uruskan bola tu. Dia tendang naik atas, bola pun naik. Bola tak boleh kata aku naik. Dia tendang aku, tidak aku tak naik datang ni. Kalau dia bergolek, dia ni dah duduk dribble aku. Kalau dia duduk atas terapung, dia ni duduk tengah kontrol aku. Aku sendiri, zero. Macam tu lah kita dengan Tuhan. Tetapi pasal keakuan kita ni berlambak, pasal duk rasa kita ni ada, pasal duk rasa kita ni mampu, sebab tu bab-bab ni kita tak nak lihat. Pasal kita rasa kita boleh buat. Kita cuma ada Tuhan bila kita tak boleh buat. Baru, ya Allah tolong. Selama boleh buat sendiri, Tuhan tak ada. Sebab tu, Tuhan suruh kita ambil air semayang, buanglah diri tu bila berwuduk. No? Tanya sikit. Li tu sahabat. Ni hak baru-baru ni saya nak tanya. Rukun ayat semayang dah berapa? Kalau pulas telinga pun betul ni. Rukun ayat semayang dah berapa? 6, Ustaz. Ada 6. Anggota ayat semayang dah berapa? 4. Apa dia anggota ayat semayang? Muka, Lagi? tangan, Lagi? kepala, Lagi? Kaki. Pasal apa bukan punggung? Pasal apa anggota ayat semayang bukan punggung? Pasal apa kena muka? Nak basuh apa kat muka ni? Sebab muka sujud. Nak basuh sombong sebab sombong duduk di muka. Sombong tak pernah duduk di punggung. Sombong duduk di muka. Sebab tu, bila sujud, punggung tak sujud. Yang sujud hak sombong ni. Ni lah tempat menyombong. Segak, tengok di sini. Uduh, tengok di sini. Marah, tengok di sini. Seronok, tengok di sini. Buta perut, tengok di sini. Bodoh pinang, tengok di sini. Sebab tu kalau tak boleh ambil sembahyang, dia suruh tayamum. Dia suruh buh debu di mana? Dia suruh buh debu di mana? muka, Awak tak suruh buh di kaki.
Ni konsep falsafah orang tahu ni. Sebab menyombong. Ni tak jadi menteri ni. Tak sombong lah. Jadi menteri ni. Tak jadi menteri. Tak kaya lagi. Tak apalah. Yes sir, yes sir. Jadi menteri besok. Malah hebat. Nak tengok hebat tak hebat? Tengok habis sembahyang Jumaat. Pernah ketua polis duduk belakang? Tak. Pernah sejadah ketua polis macam sejadah orang lain? Tak. Pergi tengok sejadah agung sana sembahyang. Ya. Dalam Okay. sembahyang pun hebat tu. Bila tak sedar diri. Kalau hebat di luar sembahyang, tahulah luar sembahyang. Dalam sembahyang pun hebat. Ada kasta. Tok Imam kena pakai baju ubah hitam, 2 lapis. Belakang 4 orang jubah hitam, 2 lapis. Tidak, orang tak panggil orang pegawai. Tu dalam solat tu. Di luar. Sebab tu dia suruh ambil sembahyang hari. Mandi dia tak suruh. Hang merasa belum hang mandi kan? Tapi ayat sembahyang wajib kena ambil. Pasal apa? Hang menyombong setiap hari. Basuh muka, cuci, buang sombong-sombong. Patutnya nak basuh. Basuh tempat najis. Tempat najis tak basuh. Basuh tempat elok kan? Tang ni lah paling najis kali. Sombong tu bukan pakaian kita. Sombong tu Tuhan punya pakaian. Kita pergi pakai tak? Sebab tu Tuhan suruh sujud. Nak menghilangkan sombong. Sebab tu peraturan sujud, 1 rakaat, 2 kali. Peraturan lain. Rukun-rukun solat lain semua sekali ya. 1 rakaat. Tapi sujud kena 2 kali. Tuan-tuan tahu siapa 2 kali? Niat sekali, berdiri sekali, takbiratul ihram sekali, baca Fatihah sekali, rukuk sekali, i'tidal sekali, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud sekali, duduk dalam tahiyat sekali, baca tahiyat sekali, baca selawat sekali, bagi salam pun sekali, tertib sekali ya. Tapi sujud mesti 2 kali. Pasal apa? Sombong. Sombong hangit. Bukan boleh kaya sikit menyombong. Bukan boleh pandai sikit menyombong. Oh balik, aku ni siapa dia? Aku ni apa nama PU ni. Pencetus ummah. Orang ni semua masuk neraka. Hampa yang masuk surga. Orang ni semua pekak badak tak erti. Hampa yang erti. Hebat. Baru jadi pencetus ummah. Tak jadi qadhi lagi. Tak jadi mufti lagi. Menyombong macam dunia ni hang punya, akhirat hang punya. Ikut suka hang. Ni ayat semayang punya function. Basuh tangan. Sampai ke mana? Siku yang kan? Betul? Betul. Ketiak basuh, ketiak. Tak. Pasal apa tak basuh ketiak? Ketiak belum Ni, basuh kudrat ni. Kuasa. Ni rumah aku. Ni tanah aku. Ini hak aku. Ini harta aku. Aku ni yang dia basuh ni. Aku ni yang duk melampau. Basuh kepala, basuh kepala. Patut basuh kepala buat macam mana? Ambil kepala, celuk dalam kolah. Celuk kepala dalam kolah, basuh. Siapa ambil semayang buat macam tu? Tuan-tuan ambil ayat, celek. Cuci yang panggil. Basuh aku tu. Tak. Bukan basuh ni. Basuh menyombong yang ada dalam kepala ni. Kali pandai sikit. Senyum dengan orang pun tak mahu. Ni lah bila kita tak duduk jadi hamba ni, duduk naik dah. Megah. Belagak. Wahai jadi pantai. Esok tuan-tuan tahu jadi pantai. Orang balut kain putih pasal orang lah. Kalau bukan orang tanam keranjang bulat gitu lah. Dulu miskin, balik nak kaya pula dah. Baca lagi. Sambung. Kemudian dan bergerak ke tepi, ke atas dan ke tengah, sentiasa berubah tempat dan kedudukan. Dia tidak ada pada dirinya upaya dan daya, maka lenyaplah ia keluar dari dirinya dan masuk dalam lakukan Allah semata-mata. Dia apa dia? La haula wala, tidak ada daya dan upaya. Quwwata illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah, bantuan dan pertolongan Allah. Maka orang ni
dia akan jadi macam tu hidup dia hari-hari. Maka ketika itu terserlahlah kehambaan dia. Berdiri pula nilai Muhammad dekat diri dia. No. Kemudian dia kata, si hamba Allah yang begini tidak nampak yang lain kecuali Allah pada perbuatan-perbuatannya. Apa dia? Pertolongan. Apa dia? Biiznillah. Keizinan. Dia tak nampak lain. Dia boleh buat, dia tahu. Inilah izin Tuhan rupanya. Inilah yang Tuhan bagi rupanya. Jadi orang macam ni jadi macam mana? Dia tak megah langsung dengan apa dia buat. Orang puji pun dia semak perut. Untuk puji dia tu dia semak perut lah. Pasal dia kata hampa salah tengok, hampa tak tengok betul. Hampa puji benda salah ni. Cuba hampa tengok betul-betul. Siapa yang layak hampa puji? Tuan-tuan, kita ni jahat. Tuhan sayang. Dia tak buka jahat kita, dia buah kepiah atas kepala orang kata apa? Alim. Orang kata kita baik. Dia tak pernah buka cacat celah kita tunjuk ke orang. Siapa yang tahu kita jahat? Kita dengan dia. Siapa tahu kita tahu? Siapa tahu kita bodoh? Kita dengan dia je tahu. Siapa tak tahu kita bodoh? Pasal apa? Aku muliakan aku tutup. Tapi hanya dengan perasaan. Hanya dengan perasaan kata hang tu aku tutup dengan kemuliaan aku, orang tak kenal hang. Pasal apa aku buat aku tu? Pasal aku sayang kat hang. Kalau orang tahu hang punya perangai, orang tak tahu hang. Tapi aku dah tutup. Ambil lebay bos tak kepala ambil. Baik terus. Walaupun perangai dengan jebon dekat sama deras. Apa Ustaz? Apa dia? Tu yang saya sedap dengar. Jebon. Tuan-tuan relax, tuan-tuan relax. Tuan-tuan jangan nak stres. Bagi saya seorang stres sudah. Tuan-tuan dengar dia. Bukan ada siapa nak main cerita kat tuan-tuan. Ni saya yang cerita. Kan? Syana steady lah. Tak buat dia relax. Apa pun dia tak buat. Dia duduk kena dia setiap malam. Kiri kanan depan belakang. Kiri kanan depan belakang. Naik lagi ya. Dia kena belasah cengui juga. Tunggu juga. Daripada ada rambut sampai rambut tak ada. Punya mengaji. Dan hak boleh melawak kita melawak lah. Hak tak boleh melawak kita melawak. Hak jenis boleh melawak kita melawak lah. Bukan semua orang boleh melawak ni. No. Dan maka tidak perbuatan-perbuatannya tidak ada didengar dan diketahuinya kecuali Tuhan. Tengok. Celak mata dia nampak apa dulu? Bukan dia nampak cerah dulu. Dia nampak hayat. Nampak Tuhan. Dia nampak Tuhan itu bersifat dengan sifat hayat. Kerana hayat itulah dia hidup. Dia nampak tu dulu. Dia nampak Tuhan tu bersifat dengan sifat alim. Kerana kealiman tu dia boleh tahu. Jadi ni orang yang tak nampak perbuatan lain, nampak perbuatan Tuhan. Sebab tu bagi diri dia, nombor satu adalah Allah. Nombor dua adalah Muhammad. Ni orang ni. Sebab tu dia sebut dua keadaan dia. Satu Allah, satu Muhammad. Dia tak ada lain. Bagi kehambaan dia dua ni saja. Dia memandang Allah kerana itulah pandangan Muhammad. Dia mengetahui Allah kerana itulah pengetahuan Muhammad. Maka setiap hari dia kata, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari dia kata tu. Sebab yang dia nampak adalah perihal Muhammad. Dia nampak ada ehwal, hal hati Muhammad tu. Bukan cerita hati tubuh 12 awal, bukan yang tu. Macam mana Muhammad melihat Tuhan? Dia tengok yang tu. Kemudian, maka dilihatnya perbuatan dan kerja Allah. Jika ia mendengar atau mengetahui satu, maka didengarnya perkataan-perkataan Allah. Macam mana dengar perkataan Tuhan? Dia dengar ombak laut. Dia dengar desiran angin. Dia dengar sentuhan daun. Dia dengar apa saja bunyi. Dia tahu ni suara Tuhan terhadap diri dia. Untuk dia jadi orang yang cukup peka. Untuk dia terus berbalik kepada Tuhan dia. Ni yang kata, bila didengarnya daripada perkataan-perkataan Tuhannya. Sebab tu orang macam ni, ruang hidup dia tak sempat nak fikir benda lain. Sebab Tuhan terlalu jelas dalam pandangan dia. Dia tak ada ruang waktu dia nak fikir benda-benda lain. Sebab tu orang macam ni, dia tak beritahu hai orang. Sebab tu orang macam ni, dia tak kepuci. Sebab ruang dia tak dan dengan Tuhan dia. Dia tak sibuk dengan orang lain. Dia tak peduli orang lain. Dia kira perbuatan dia jangan sampai putih dia dengan Tuhan.
Nah, kita pun lagu tu juga, tu pun harap ada solat. Kalau solat tak ada, bungkus juga kita pun. Dan jika ia mengetahui sesuatu, maka diketahuinya melalui pengetahuan Allah. Pasal apa? Sifat Tuhan berdiri kat dia. Alim tu bukan sifat dia. Sebab tu dia tahu dengan Tuhan dia, dia bukan tahu dengan diri dia. Sebab diri dia jahil. Yang alim itu Allah. Ia akan dianugerahkan dengan anugerah Allah. Beruntunglah dia kerana hampirnya dengan Allah. Beliau akan diperhiaskan dan dipermuliakan. Redhalah ia dengan Allah. Maka orang macam ni, Tuhan kata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang suci murni. Wahai jiwa yang jernih. Wahai jiwa yang hening. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datanglah kepada aku dengan keredaanmu dan keredaanku. Adkhuli fi ibadi. Jadilah kamu di kalangan hamba-hambaku yang beribadah. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ayat tu dekat orang-orang macam ni ya. Nah. Kemudian bertambahlah cintanya kepada Allah. Bertambahlah seronoknya dalam memimpin dan menghiasi dengan bertambah seronoklah dalam mengenang Allah. Jadilah ia di dalam Allah. Allah akan memimpin dan menghiasinya dengan pakaian cahaya ilmu. Allah, cahaya ilmu Allah dan terbuka kepadanya hijab yang melindunginya dari rahsia-rahsia Allah yang maha agung. Beliau mendengar dan mengingat hanya dari Allah yang maha tinggi. Sentiasalah ia bersyukur. Salat di hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala bisawab. No? Baik. Habis. Okey, soalan. Aduh, kata pula lah Tuhan. Ustaz, tanya boleh Ustaz? Silakan. Okey, ni mungkin jauh sikit kot. Tanya sikit lah. Ya. Ustaz terangkan yang dikatakan kehendak atas kehendak tu Ustaz. Bila Allah Ta'ala tu bersifat iradat. Bila Tuhan tu bersifat iradat, itu nama dia kehendak. Atas kehendak, kita bernama muridin. Berkehendak. Dia tu yang berkehendak. Sehingga kita jadi yang berkehendak. Kerana dia berkehendak untuk apa? Untuk dia diketahui. Untuk dia dikenali. Untuk dia disaksi. Dan untuk dia disebut. Maka timbullah dekat kita kehendak untuk mengenal. Kehendak untuk mengetahui. Kehendak untuk menyaksi. Dan kehendak untuk menyebut. Maka kehendak dia tu atas kehendak kita. Kehendak dia atas kehendak kita. Bukan duduk dalam dua, duduk dalam satu lah. Bukan asing, duduk dalam satu kehendak. Tetapi kita berada di bawah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa dia? Dia sunyi. Dia ingin dikenali. Dia bagilah kehendak dia ada pada kita dengan belajar. Belajar tu adalah kehendak untuk Tuhan ingin diketahui. Timbullah kat kita kehendak untuk selamat dunia. Kehendak untuk selamat akhirat. Kehendak Tuhan untuk dia diketahui. Timbullah kita kehendak untuk beramal. Dan timbul lagi kehendak untuk beramal dengan ikhlas. Maka ni semua kehendak Allah. Tak ada siapa boleh potong kehendak ni. Sebab kehendak yang berlaku dekat kita hanya kerana kehendak dia. Dia kata, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Kamu tidak boleh menentukan apa-apa yang kamu kehendaki, melainkan yang ditentukan oleh Allah. Inna Allaha aliman hakima. Dan sesungguhnya Allah itu sangat berilmu dan bijak sana. Tu kehendak dia tu. Kalau bukan kerana kehendak dia, tak ada kat kita gerak dan diam. Ya. Berlakunya gerak dan diam itulah iradat Allah, kehendak. Sebab dia tak boleh ada 3-4 kehendak, dia satu kehendak ya. Kalau 3-4 kehendak, ada Tuhan buat hujan, ada Tuhan buat panas. Clear hujan dengan panas ni pun. Tapi pasal satu kehendak saja, panas dan hujan adalah kehendak dia. Sebab tu mai tang ni, siapa berdoa pun dia turun, siapa tak berdoa pun dia turun.
Orang motong getah berkendak untuk nak dapatkan susu getah. Maka doa dia tak mau bagi hujan turun. Betul. Orang buat bendang, nak tanam, nak bajak sawah, perlukan air. Dia berdoa untuk hujan turun. Betul. Ketika dua-dua orang ni berdoa, duduk dalam satu masjid, berdoa duduk sebelah-sebelah. Seorang minta hujan jangan turun, seorang minta turun hujan. Apa nak jadi kata kita ni? Tak jadi ya? Satu kena je. Bila Tuhan kata turun, hak doa jangan turun pun kena. Hak doa minta turun telah hak dapat. Tetapi kalau kita jangan turun, hak minta hujan pun tak dapat. Hak Tak minta. potong getah dapat. Macam zalim lah pula. Dia waktu hujan lebat, dua-dua tak dapat banjir. Buat bendam tak boleh, potong getah tak boleh. Baik, terima kasih. Okay, next. Silakan soalan. Tanyalah Ustaz. Ya, Cik Khairi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Cik Khairi. Isteri saya hendakkan gelang emas yang baru. Macam mana ni Ustaz? Boleh cari. Boleh cari abang dah sama. Nanti dah bagi gelang lagi boleh. Kalau boleh dapatkan, dapatkan. Tengok dah. Kenapa dia nak gelang tu? Dia kena tahu kenapa dia nak pakai gelang tu. Tanya isteri, kenapa nak pakai gelang? Gelang emas. Bagi dia jawab. Dia jawab, kita boleh dah beritahu dia. Ada dua kehendak. Satu kehendak kehambaan, satu kehendak kemanusiaan. Anak gelang emas ni atas kehendak mana? Kehendak manusia lah. Kalau kehendak kemanusiaan, hang tak jaga betul. Tersangkut dengan gelang emas ni sampai mati. Hang jagalah dia betul-betul. Susah sangat. Sebab apa? Sebab semua benda boleh terpengaruh kerana diri kita yang memiliki. Tengok nak? Pasal apa dia nak gelang emas? Pasal seronok gelang emas tu sebelum dia pakai dia seronok dah. Sebab dia kenal dah emas tu semua. Tetapi bagaimana kehambaan dia nak jaga bila dia terpaut dengan gelang emas tu? Apa jadi orang macam tu? Pastinya dia putus dengan Tuhan dia kerana emas. Terima kasih Ustaz. Habis tu Ustaz, tak boleh pakai ke? Boleh. Tu saya tanya pakai. Apa yang mendorong nak pakai tu? Ya. Baik. Okey, Cik Farid, silakan. Ya, Abang Farid. Ada tekan ke tadi? Ada ke? Tak ada, tertekan. Tertekan. Okey, baik. Tahu takut. Baik. Okey, dah. Silakan soalan. Okey, Abang Harun silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Okey, saya pernah dengar lah kalau kita baca pada zaman-zaman Nabi yang terdahulu, apabila umat dia pada ketika itu percaya Nabi dia itulah Nabi pada ketika itu, dia adalah Nabi pada masa itu, maka dia adalah tergolong dalam orang-orang yang selamat pada masa itu. Ya. Adakah orang-orang tu diberi pendedahan mengetahui mengenai Muhammad ataupun hanya percaya itu Nabi saja dan mencukupi? Baik, faham. Lah ni saya nak tanya abang. Macam mana orang Nasrani boleh percaya kat Muhammad? Dan dia berkata ada seorang Nabi akan mai. Tadi abang kata orang-orang Arab ni. Ni orang Nasrani. Orang Nasrani yang percaya dekat Nabi Isa. Dia juga percaya dekat Muhammad. Dia tengok Muhammad mana? Dia tengok Muhammad 12 awal ke dia tengok Muhammad yang Tuhan kata Nur Muhammad tu. Dia tengok mana? Orang tadi ni dia percaya mana? Dia percaya Muhammad tubuh ke dia percaya Muhammad kenalan yang Tuhan tunjuk tu? Dalam jiwa dia. Yang dia boleh tahu, boleh percaya tu sebab
penduduk Madinah tidak pernah melihat Muhammad. Macam mana dia boleh sambut? Apa yang dia tengok? Muhammad mana yang dia tengok? Muhammad tubuh badan ni kan Muhammad akhlak tu. Saya percaya dan yakin kalau Muhammad tubuh ni medok dengan kita apa tak kenal. Ya, ya. Tetapi yang duduk dengan kita bukan Muhammad tubuh tu. Ya. Yang duduk dengan kita Muhammad hambaan tu. Sebab tu kita kenal. Kita tak boleh imagine rupa macam mana rupa dia. Rupa orang Nabi yang kita 1441. Rupa Parameswara apa kita tak tahu macam mana. Parameswara 14 Ya. Nabi 1440. Sebelum tu lagi. Muka Parameswara Megat Iskandar Shah pun kita tak tahu dah. Tambahlah muka Rasulullah lagi kita tak tahu. Tapi adakah kita sayang kat dia? Kita ingat kat dia? Kita tahu dia kerana muka dia? Saya. Tak. Kerana tubuh badan dia? Tak. Kita ingat kat dia kerana diri dia dengan Allah tu. Bagaimana dia dilihat Tuhan. Bila Tuhan yang melihat, seluruh alam melihat tu. Sebab yang melihat Muhammad tu Allah. Kita bercakap ni Allah kot. Bukan Menteri Besar. Ya, ya. Faham, Baik. Ustaz. Tubuh Okey, kita Ustaz. ni. Tubuh Ya. kita ni. Muka Hmm. kita ni semua blend-blend. Ya. Tapi bila keluar kehambaan, muka kita semua serupa. Yang blend-blend ni kemanusiaannya. Tetapi bila Ya. nilai hamba, semua sama juga. Ya. Okey. Okey Ustaz. Berkenaan dengan Muhammad. Muhammad tubuh 12 Rabiul Awal. Saya duk tertanya yang bagi nama dia tu datuk dia Ustaz nah. Datuk Baginda. Okey, saya terfikir macam mana boleh datuk dia boleh dapat nama macam tu Ustaz. Sedangkan waktu tu budaya orang Arab ni dia bagi ikut kabilah tapi nama Muhammad ni special Ustaz. Cerita Tuhan ni, dia duduk kat semua manusia. Orang kafir percaya Tuhan, cuma dia letak Tuhan hak lagu dia faham. Oleh kerana kepercayaan tu terhadap Tuhan, maka Tuhan ilhamkan dekat dia ada nak menyatakan beza kepercayaan tu. Namun bila Tuhan nak bagi hak mulia, dia letaklah dalam bentuk mimpi, dalam bentuk dia percaya Tuhan, tapi Tuhan nak dia percaya. Namun tetaplah percaya pada Tuhan tu. Maka Allah Ta'ala serlahkan kepercayaan dia tu supaya dapat sampai. Dia percaya sungguh dekat Lata, Uzza, apa semua dia percaya. Maka dia orang hebat. Dia orang besar. Dia orang yang ekstrim dalam kumpulan dia. Maka takkan Tuhan nak bagi dekat tukang masak dia kot. Ya. Mestilah Tuhan pilih dia nak bagi. Nak bagi apa? Nak bagi dia tahu kata yang hang percaya selama ni tak boleh. Tapi pasal hang tu hebat, aku ilhamkan dekat hang. Maka keluarlah nama Muhammad. Mereka pun sendiri heran, mana ada nama Muhammad nama ni. Semua nama orang zaman tu kalau lelaki banyak nama Abdal. No. Hamba. Abdul Lata, Abdul Uzza, Abdul Ma'in, nama berhala semua. Tak ada nama Muhammad. Wahai Tuhan abang, Muhammad tu nama aku. Aku bernama Mahmud. Aku bernama terpuji. Sifat aku sifat terpuji. Aku boh dekat makhluk aku yang aku cinta dengan sifat terpuji. Aku boh dekat onta ni. Pasal onta ni hebat. Dia ketua kabilah. Aku bagi kat dia. Bagi kat orang pasal apa? Nak memisahkan iman dengan kufur. Hebat. Bukan setakat Muhammad. Hebat tu daripada Abdullah lagi. Daripada Abdullah ni hebat dah. Tuhan tunjuk dah hebat. Orang Kristian ambil seorang perempuan bernama Ruqayyah. Orang Kristian ambil, orang Nasrani ambil. Perintah kat Ruqayyah ni pergi mengorat Abdullah. Abdullah ni anak Abdul Muttalib. Pasal kitab Injil berkata Muhammad akan terbit daripada Arab Saudi, akan terbit daripada Mekah. Nabi akhir zaman keluar. Kitab Injil bagi tahu. Jadi kita kena kahwinkan anak kita dengan benih yang akan keluar dari Nabi.
Depa suruh Nu'man, depa suruh Ruqayyah binti Nu'man itu. Tuhan ilhamkan dekat Abdullah. Masa Ruqayyah nak main, dia keluar dari rumah 3-4 bulan duduk di luar. Pasal apa? Nak keluar hak elok ni. Tak boleh saya dapatkan Nasrani, Nabi main dari Nasrani ya. Tengok hebat dia guna. Allah. Dia bagi Ya. Nabi betul-betul tak ada bergantung hidup dengan siapa. Masa duduk dalam perut ibu, bapak dah terak. Dia tak pernah rasa apa dia ayah ni macam mana, tak pernah rasa. Sebab Tuhan tak mau ada pada dia dua. Tuhan nak ada pada dia satu ya. Dia baru nak besar, Tuhan ambil mak. Dia piduk dengan Tok Wan. Baru nak kenal-kenal manja-manja, Tuhan ambil Tok Wan. Duduk dengan Pak Menakan. Baru nak steady dengan Pak Menakan, ambil Pak Menakan. Kan? Bagi kahwin. Baru nak seronok dengan bini, ambil bini. Lah baru dapat anak, ambil semua anak. Tuhan kata, hang boleh ada dua. Satu ya. Siapa? Yang terpuji. Baik. Baru Muhammad tubuh. Muhammad betul tak tengok ni. Allah. Kain dia pakai jubah. Umur dia dalam 18 tahun macam tu. Dia pakai jubah cangkat sikit lah. Kain pun tak ada zaman tu. Dia jalan-jalan dengan Pak Menakan dia. Sayyidina Abi Talib. Jalan. Abu Talib. Sampai dalam pekan. Angin kuat sikit. Terselak lah jubah dia. Ternampak lah sikit betih dia. Riau. Menangis sampai petang. Sampai Abu Talib dah jadi, hampa buat apa kat anak mereka aku ni, melampau ni. Dia nak libah habis dah semua orang. Muhammad mahabang, dah. Aku menangis bukan pasal dia kacau aku. Aku menangis pasal aku rasa malu, kain aku terselak. Muhammad mana? Muhammad tubuh ke Muhammad mana ni? Hak malu ni. Muhammad jiwa. Ada tak kat kita? Bukan kata kain selak, pakai luar pendek buat tak tahu. Lepas tu abang selawat kat Nabi. Selawat apa? Allahu Akbar. Muka tak malu lah kita ni. Memang tak malu pun. Ni lah baru belajar nak jadi malu ni. Baru duk belajar pelan-pelan jadi malu. Tak apalah walaupun dapat sikit. Nabi dah bagi confirmation. Umatku yang akhir zaman. Kalau mereka boleh beramal dengan satu sunnahku. Sesungguhnya mereka telah pun beramal dengan keseluruhan sunnahku. Nampak? Dia bagi confirmation. Ada satu perangai dia cukup. Apa? Kenal lah Tuhan macam mana aku kenal. Selamat dah dunia akhirat. Allah. Baik, next. Ya, silakan. Soalan. Tak tahu dah Ustaz. Oi, nak Tak tanya percaya, apa nak kita tengok. lapor. Tengok kita ada Muhammad. Tuan-tuan pergi di sekolah. Tuan-tuan bawa anak pergi sekolah nak daftar. Sembang pasal apa? Tuan-tuan ada di kedai kopi. Sembang pasal apa? Tuan-tuan pergi rumah kenduri. Tuan-tuan sembang pasal apa? Tuan-tuan duduk dengan kawan bawah pokok. Sembang pasal apa? Tuan-tuan tidur dekat di sungai mancing. Sembang pasal apa? Nak tengok Muhammad kita terang mana? Mesti ada tanda Ustaz no? Dia tak ada tanda, bukan dia. Dia mesti dengan tanda tu. Nabi kenal Tuhan, tanda dia apa? Tidak, kaki rekod. Tak mau lunjuk. Pasal apa? Malu. Malu kat siapa? Malu tengok Tuhan memuliakan dia sehingga dia boleh lena. Tak berani unjuk kaki. Tanda kita. Nabi tak makan banyak. Ambil banyak. Ambil sikit je dulu. Pasal apa? Malu. Malu nak tunjuk dahuk bulak ni, malu nak tunjuk tu. Sebab Tuhan sediakan dekat dia macam-macam. Makan sikit-sikit. Makan 2 jari, makan 3 jari, makan 4 jari. Kita berlemuh ni keluar nanti kot ni. Lepas tu kita sembang pasal Nabi. Mengaku pula umat tu Ustaz. Malu lah. Hang kenal ke Nabi? Abang tu hang kenal ke PL dia macam mana? Hang kenal ke ehwal hati dia dengan Tuhan dia macam mana? Hang rasa lah. Hang pernah rasa ehwal Nabi
hati dia, perasaan dia bila dia mengenang Tuhan dia, hang pernah rasa macam tu? Mai saya bagi tuan-tuan rasa. Tuan-tuan pakai baju seorang sepasang kan. Tuan-tuan tahu nak buat baju yang tuan-tuan pakai benang nak ada macam mana? Cuba tuan-tuan abang saya, benang nak ada banyak mana ni sepasang baju ni? Tentu banyak. Banyak lah kan? 4 lembar. Nak buat benang sepasang baju ni kapas, Tuhan nak kena buat macam mana? Tuan-tuan bagi tahu macam mana Tuhan nak kena tumbuhkan kapas nak bagi kita pakai baju. Tak malu lah. Pergi tengok dalam almari ada berapa helai baju, pergi tengok. Nak ambil sesuap nasi 200 gram beras dalam tangan kita. Berapa kali matahari Tuhan nak kena bagi naik turun. Nak bagi tumbuh padi. Berapa kali matahari naik turun? 4 bulan tau. Berapa banyak hujan nak kena turun? Nak bagi padi tumbuh. Berapa kali angin nak kena bertiup? Berapa banyak kuman, bakteria dia kena buat nak bagi tumbuhan padi tu bagi elok? Berapa banyak dia nak kena buah gula dalam padi nak bagi ada kuning, hijau semua tu? Kita tolak nasi buat tak tahu. Muhammad tahu mana? Bohong. Nak makan paha ayam. Bukan boleh pergi jadi pahanya, kena jadi seekor ayam. Kita nak makan paha ayam je, kena jadi seekor ayam. Nak bagi jadi seekor ayam, bulu ayam Tuhan nak kena buat macam mana? Tak ada bulu mati ayam tu. Tuan-tuan makan ayam ada teringat ke tu? Teringat dah tu. Kalau tak teringat nak cerita Nabi, macam mana? Tuhan kata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat aku bagi kat hang, apa lagi hang nak kata tak betul? Apa lagi hang nak kata aku buat hang tak betul? Apa lagi hang boleh tak ingat kat aku? Sebab apa lagi tak ingat kat aku? Bukankah semua nikmat aku bagi hang? Ya. Kalau nak cakap pasal Nabi lah, tidak suruh kata hang buat apa? Tak pernah tally pun Ustaz. Sikit tak pernah sama. Sebab tu, orang yang betul-betul taubat ni orang mana? Orang yang buat baik dan dia rasa baik dia tak pakai langsung. Dibandingkan dengan bagaimana Tuhan melihat dia. Dia rasa berdosa sungguh sebab dia tak mampu nak buat baik betul. Walaupun dia buat benda-benda baik ni cukup banyak, tapi tetap merasa tak sempurna. Tak eloknya aku buat benda ni, ya Allah. Walaupun dia buat yang raya. Ni orang betul-betul beriman ke Tuhan ni. Tidak. Nak ambil Muhammad tahu tak? Nak ambil Muhammad dekat tubuh, tak ada dah. Kalau Muhammad tubuh tak ada, sesat habis lah kita. Betul. Aku tak ada apa tak sesat. Kalau sifat aku berdiri dengan apa, tidak akan sesat. Ada mereka yang aku tinggalkan kepada mereka semua dua perkara. Kitab Allah dan perangai aku. Dia tinggal dua-dua tu kat kita. Tak sesat walaupun dia tak ada sebab dia ada dengan kita. Masalahnya praktik kita sama ada macam dia. Baik. Ashraf, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, nak tanya apa rahsia yang sampai tahap Tuhan arahkan Nabi Muhammad untuk bangun malam tiap-tiap malam tanpa ada alasan lain. Kena mangkit juga tu sebab apa? Dia tak arah. Nabi yang malu nak tidur lama-lama dia malu. Pasal apa? Dia rasa tak puas syukur dia dengan Tuhan. Kehambaan dia menjadikan dia rasa tak puas. Dia nak kena semayang, nak kena tunjuk. Dia rasa hak dia buat tu tak memadai dengan apa yang Tuhan tengok dia. Bukan Tuhan suruh dia buat pun. Oh, ya. Tuhan tak pernah perintah dia buat pun. Dia nak buat kerana keterujaan dia. Sebab tu Siti Aisyah tanya dia, hang dah masuk syurga. Orang pertama masuk syurga. Lepas semayang buka kaki-kaki. Tak bolehkah aku nak terima kasih kat Tuhanku? Tak bolehkah aku nak abang kata aku tak korah duduk ni. Aku buat ni aku rasa tak pahit. Bukan ada paksaan pun. Allahu Akbar. Patut kita lebih Ustaz noh. Patutnya lah. Kita ni sembangnya bukan buat pun. Allah. Tak ada cara lain Ustaz. Malu Ustaz, malu.
Lepas tu kita sembang pasal, selawat ke atas Nabi. Nak selawat benda apa? Nak selawat ni selawat benda apa? Nak cerita apa? Kena kenal tu ah. Jam. Okey, Ustaz. Masih, Ustaz. Baik. Okey, ada lagi. Ya, Cik Khairi, silakan. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bila kita tak tahu Muhammad yang ni, macam mana kesaksian kita tu, Ustaz? Macam burung kakak tua mengucap. Angguk-angguk macam. Tuhan kata, ulaika kal an'ami bal hum adallun. Mereka ini seperti binatang ternak, malah lebih sesat dari itu. Tuhan kata, Bermakna hanya keturunan sajalah maknanya. Kita Tuhan berkata, mereka beragama mengikut agama nenek moyang mereka. bukannya Islam lah maksudnya. Nabi kata lagi senang, lakum dinukum waliyadin. Hang agama hang, aku agama aku. Lagi hang tak duduk macam aku, hang katalah Muhammad, hang katalah Allah. Hang tak sama macam aku. Allah. Okey. Ya, Okey, baik. bukti dia rakan-rakan kita daripada bangsa Cina pun saja-saja dia cakap. Sebab tu saya kata kemanusiaan semua orang sama, kehambaan berbeza. Kalau kemanusiaan, Cina percaya Tuhan, Hindu percaya Tuhan, orang asli percaya Tuhan, itu kemanusiaan. Cina buat bangunan, Hindu buat bangunan, Melayu pun buat bangunan, itu kemanusiaan. Kehambaan Hanya orang Islam je lah. hanya hak beriman saja kehambaan ni. Tidak, Nabi tak kata 73, satu je masuk surga, 32 je surga neraka. Apa Nabi nak bangun tu? Kita duduk dengan kemanusiaan kita terlalu lama sampai kita lupa kehambaan kita. Kemanusiaan kita suka duit banyak, suka rumah besar, suka kereta besar, suka pangkat besar, suka yang tu, suka yang ni. Kehambaan kita suka untuk mengenal Tuhan dia, menyebut, mengetahui, menyaksikan Tuhan dia. Itu kehambaan. Berapa orang nak duduk atas kehambaan ni? Bukan bererti dia buang dunia dia dah. Dia tak buang. Tapi dalam dunia dia tengok Tuhan dia yang lebih terang daripada dunia dia. Berapa orang nak duduk hamba macam ni? Terima kasih, Ustaz. Baik. Okey, Nurul, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Nurul. Saya nak tanya, Muhammad yang disaksikan dalam syahadah tu, Muhammad 12 Rabiul Awal ke atau Muhammad sebelum 12 Rabiul Awal tu? Muhammad yang disaksi itu adalah Muhammad akhlak, khuluqul azim, Muhammad perangai, Muhammad tabi'i, Muhammad yang sentiasa menyentuh hati dia dengan ketuhanan. Muhammad tu hak mana tu, hak mana? Hak ada dekat Nurul tu. Oh, jadi kita lah hak saksi. Yalah, kalau Nurul tak saksi, siapa nak saksi? Selama ni duduk ingat Muhammad 12 Rabiul Awal. Kalau Muhammad 12 Rabiul Awal tu zalim Tuhan, bukan betul kita mati tinggal kita tak jumpa dia. Zalim lah, dia boleh tengok dia untung, kita tak boleh tengok Jadi saksi palsu lah pula, Ustaz. Padahal dia tak kira hang tengok tak tengok, hang tahu dia tu siapa. Hang sempurna. Ya. Siapa yang bagi kita boleh mengenal Tuhan? Dia. Siapa yang bagi kita Muhammad. mengetahui adanya Allah ni? Dia juga. Dia Muhammad. yang semua orang ada tu. Baik. Okey, Zahid, silakan. Ya. Ya, sambung, Ustaz. Bukan payah tengok muka. Sebut nama jatuh cinta dah. Ya. Tak payah tengok muka. Sebut nama Muhammad je, terus rindu. Tu Muhammad tu Allah. Pasal Nabi kata, aku sendiri berselawat pada Muhammad. Muhammad mana?
Nabi sendiri. Nabi Adam pun selawat. Semua Nabi selawat kat dia. Kita pula duk act pula dah. Oi. Nabi Musa siap buat permintaan nak jadi umat dia. Ya. Offer. Nah, bersanding di tiang-tiang aras Ustaz lah. Nama Pasal Muhammad dan Allah. Pasal apa Zulaika tiba-tiba seronok kat Nabi Yusuf. Berkenan kat Nabi Yusuf. Sebenarnya dia tengok apa? Dia tengok bagaimana Allah Ta'ala melihat Nabi Yusuf. Kerana Nabi Yusuf melihat Muhammad. Okey. Faham lah. Okey. Baik, faham. InsyaAllah. Kalau tak kena bandung je Ustaz tu. Kena balut. Jangan kerap balut yang apa. Tak apa, terima kasih Ustaz. Baik. Okay. Zaid, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni nak tanya pasal ada satu hadis yang Nabi pernah cerita pasal Al-Mahdi tu. Maka kalau kita tak duduk kat kehambaan tu, maka tak kenal lah dia Tak duduk pada kehambaan tu, maka kita tak akan dapat pun dia punya syafaat. Sebab Mahdi itu adalah yang menjadi petunjuk. Diri Zahid sendiri adalah diri yang telah diberi petunjuk. Maka petunjuk tu nama Al-Hadi. Al-Hadi nama Tuhan yang memberi petunjuk. Kita duk tunggu tu imam tu turun. Kita mati, cucu kita mati, kita mati, dia tak turun lagi. Tetapi jiwa tu tetap ada. Tahu kata minum arak itu adalah haram. Tu Mahdi lah tu. Tahu kata berdoa itu sifat bagi hamba. Itu Mahdi. Itu petunjuk yang ada kat kita. Tahu kata bergaduh tu salah. Itu Mahdi. Kita duk tunggu imam rumah kenal ke? Tu arak lah betul kenal. Itulah tu dia cakap apa, dia tu tak ubah seperti aku kan, yang Al-Mahdi tu. Dia habaq tak ubah. Tu cahaya dia, jiwa dia, hal ehwal dia, hati dia terhadap Tuhan dia. Yang tu Mahdi. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Okey Ustaz, kita tangguh dulu sampai sini. Ya. Pukul 11 lebih. Kita tangguh dulu tuan-tuan. Kita sambung lagi. Minta maaf, saya kasar. Minta maaf, saya suka tempit. Pasal apa? Nak bang karat, duk pakai berui biasa tak jalan. Dia kena pakai apa tu, grinder. Besi. Bubuh sabun berui apa. Bagi dengan mesin tu baru dia luruk. Kalau tidak, kita dibaluti oleh kemanusiaan kita terlalu lama. Kita akan jauh daripada Allah. Saya katok-katok nak bagi dekat je, tak ada apa pun. Saya bukan ajak tuan-tuan. Saya peringat saja. Kita dah diajak oleh Allah Ta'ala dari kecil sampai lah. Saya tukang peringat. Azakir, beri peringatan. Saya peringat. Innama anta muzakir. Kamu tak lain. Melainkan yang memberi peringatan. Saya peringat. Pasal apa peringat? Pasal kita anas. Pasal apa? Suka lupa. Nganga. Kita bukan tak tahu. Kita lupa. Kita lupa, bukan tak tahu. Kita kalau tak tahu, Tuhan tak awak main. Kita lupa. Bila lupa, dia awak main Nabi. Nabi lah tukang peringat. Ya, Wazmi angkat tangan nak tanya apa? Silakan, Abang Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Tuan. Saya sikit nak tanya Ustaz. Boleh, silakan insyaAllah. Wajah kehambaan tu, ya, serupa kita ke? Cantik dari kita. Macam mana Ustaz? Dia lebih cantik dari kita. Ya. Allah. Tuhan sediakan dekat dia lu'lu' wal marjan. Perempuan-perempuan yang cantik dan indah yang tak pernah disentuh. Kalau perempuan ni cantik, takkan dia tak cantik? Ya. Dia mesti cantik. Pasal apa? Pasal Tuhan itu jamal yang indah. Kerana dia jamal, kemanusiaan dia tak sama, kehambaan sama. Kita tengok orang cacat, tak ada tangan. Dia tak ada tangan pada kemanusiaan, tapi kehambaan dia komplit. Maka tentulah indah orang tu dari segi kehambaan dia, sangat indah.
Esok kalau diberi peluang sampai waktu sakaratul maut, kita dapat melihat dia. Dan kita tak ada tengok maut tu, duk asyik tengok dia. Ya. Okey Ustaz. Baik. Lebih kurang minta Baik. maaf banyak-banyak semua yang ada. Senior, super senior, junior semua minta maaf banyak-banyak. Asap saya, silap saya, hingap saya, bising saya. Hanya semata-mata kerana kasih Tuhan dekat tuan-tuan. Jadi saya Tengah bagi seronok habis. Tak sedar dah masa. ambil hak elok-elok, hak tak elok tinggal. Makan roti mengali, jangan kacau mengali roti. Tuan-tuan, ambil surat postman hantar, jangan duk pergi kacau postman yang hantar surat tu. Jadi yang elok mesti ada. Ambil walaupun sikit. Nah, dan jangan menuntut dengan Allah Ta'ala sebab dia bukan barang yang kita boleh tuntut. Jangan semayang-semayang, ya Allah aku semayang dah, bagilah pahala. Jangan. Allah Ta'ala bukan barang yang kita boleh tuntut dekat dia. Ya. No? Jangan bersangka-sangka, oh dia sayang kat aku pasal aku rajin baca Quran. Jangan. Tuhan tak pernah sayang dekat orang kerana kita buat sesuatu. Dia sayang kerana penyayang tu sifat bagi diri dia. No? Jaga hak tu baik-baik dan jangan meremehkan Allah Ta'ala dengan hukum akal kita. Sekali Tuhan kata hang kecil-kecilkan aku. Hang ingat aku barang melawak ke? Aku bukan barang melawak ke? Aku dengan hang serius, aku tak nak melawak. Hang nak melawak dengan aku, hang siap diri hang untuk aku celuk dalam neraka jahanam. Allah. Tapi ini yang berlaku. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinn wal ins. Akan aku penuhkan neraka jahanam itu daripada keturunan jin dan manusia. Jaga tu elok. Kalau tak boleh menuntut dengan Tuhan, jangan tuntut dengan siapa-siapa pun. Sebagai contoh, saya bagi contohnya agar tuan-tuan boleh praktik. Pergi makan nasi di kedai. Jangan tunggu orang ambil order, kita pergi habaq kat depan kita nak makan apa. Jangan duduk sombong, kena orang main tanya kita nak makan apa. Jangan. Ni Mat. Jangan duk buat ni. Dia kekasih Tuhan tau. Dia bukan pencacai kita. Ya. Jangan duk belagak. Tapi yang ini berlaku. Tapi benda ni yang biasa berlaku. Dia tak tengok Tuhan tengok orang tu macam mana. Dia ingat dia besar sangat dengan duit dia. Pergi panggil orang. Han nak makan pejabat dia. Panggil apa? Ingat pecahan. Jaga yang ni akhlak Muhammad ni jaga. Makan pinggan, bubuh putih rokok, bubuh plastik, pinggan tempat makan nasi kot, bukan tong sampah. Jangan tunjuk perangai biadab kita dengan Tuhan ni. Baik. Kita mana ada akhlak, kita tak mengaji bab ni. Ya. Boleh pakai baju, buah kertas balik. Kita tak tahu akhlak Muhammad macam mana, kita tak tahu. Jadi jaga ni semua. Kita boleh selamat kalau jaga. Kalau tidak, tak selamat tuan-tuan. Pergi rumah orang, ketuk. 3 kali orang tak buka balik dia ketuk pagi. Tahu dah pukul 1:30 orang makan nasi tengah hari. Tu sah pergi. Pasal apa nak ganggu orang? Hak ni kalau tak jadi benda abang semua ni. InsyaAllah. Nanti kita jumpa. Moga-moga dipelihara Allah. Saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma hdina diyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin. وصلاتنا صلاة الخاشعين ونياتنا نيات المخلصين أعمالنا أعمالا صالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان